bukan apa, kita ni jumpa seminggu sahaja. Jadi ayuhlah kita sama-sama memanfaatkan perjumpaan kita untuk malam ni. Okey, jadi cikgu tak boleh nak tunggu lama-lama. Cikgu cuma harap kamu dalam keadaan sedia untuk belajar. Dah sedia belum nak belajar? Nak dengar suara sikit, dah sedia belum? Dah. Okey. Okey, baik. Okey, jadi siapa-siapa yang ada masalah, siapa-siapa yang tak faham, bagi tahu cikgu. Cikgu nak semua orang kalau malu nak tanya cikgu, tanya dekat WhatsApp. Tanya kat WhatsApp. Boleh ke Nazhan? Boleh tanya cikgu kat WhatsApp? Kok-koklah kalau tak tahu, terus tanya cikgu biar cikgu boleh terang lagi sekali. Okey ke Nazhan? Okey. Okey. Okey, jadi hari ni kita dah nak teruskan dah kelas kita. Jadi cikgu harap kamu semua dalam keadaan nak ready untuk belajar. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita buka dulu kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey semua, jadi kita dah nak teruskanlah lesson kelas kita untuk malam ni. Okey, cikgu harap dapatkan respon Kamu kena respon kok kalau ada tak faham bagi tahu terus. Okey, suara cikgu jelas ke? Cikgu nak dengar suara sikit daripada semua orang. Suara cikgu jelas ke? Jelas. Okey. Okey, baik. Okey, jadi apa yang kita nak buat ni? Okey, cikgu akan terangkan dahulu apa yang kita nak buat malam ni Okey, jadi kamu kena fokuslah. Okey, yang perkara pertama sekali, kelas kita akan terbahagi kepada 3 sesi. Sesi pertama adalah menyelesaikan homework. Menyelesaikan homework. Kenapa tiba-tiba hari ni cikgu nak kita jawab homework sama-sama? Sebab ada yang hantar dekat cikgu tapi ada yang silap. Ada yang tak hantar langsung. Maksudnya dia betul-betul tak faham macam mana nak jawab soalan tu. Walaupun kita hanya belajar basic, hari ni cikgu akan terangkan bentuk-bentuk pattern-pattern untuk soalan akhir tahun. Okey, itu perkara pertama. Yang kedua, ni perkara pertama Okey, yang kedua kita akan belajar cara mentafsir graf. Cara mentafsirkan graf. Graf apa? Graf jarak masa. Graf jarak masa. Okey, jadi cikgu harap semua dalam keadaan sedia nak belajar. Kalau tak faham, tanya cikgu. Jangan fikir orang lain. Jangan fikir orang lain. Kita ni belajar online. Tak ada siapa pun kenal kita. Tak ada siapa pun kenal kita. Tak ada siapa pun nak tahu pasal kita. Kita je sendiri yang, cikgu, saya ni nak tahu. Saya ni nak belajar. Jadi kalau tak faham, terus tanya cikgu. Boleh ke semua nak dengar suara sikit? Boleh ke? Boleh. Okey. Okey, baik. Okey, cikgu harap semua semangat sikit semangat sikit ni. Okey, jadi kita akan pergi kepada penyelesaian kita punya homework. Okey, boleh tengok dekat depan. Ya, memang minggu lepas kita belajar tentang graf, kita belajar tentang definisi, kita belajar tentang definisi bersama. Okey, jadi kita akan jawab soalan nombor 1. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 1. Manakah antara berikut yang tidak benar? Okey, bila cikgu bercakap tentang tidak benar, sekarang cikgu nak tanya kamu semua, laju. Apa formula laju? Laju sama dengan apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Jarak bagi masa. Ya, pandai. Jarak bahagi dengan masa. Jadi dekat sini laju ni adalah sama dengan jarak bahagi dengan masa. Okey, jadi nombor 1 ni betul. Sebab apa? Sebab ni formula dia. Kemudian, kemudian kalau cikgu mengalihkan, kalau cikgu menukarkan, contoh, ada orang tak faham, apa? Laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey, jadi sekarang ni masing-masing boleh tengok. Sekarang memang tengah dalam keadaan laju bahagi jarak bahagi masa. Kita nak alihkan masa. Masa ni bahagi pindah ke sebelah dia jadi apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Jarak. Okey. Jadi dekat sini kita dapat satu formula, laju darab masa.
Kita dapat apa? Kita dapat jarak. Jadi apa yang kita boleh faham kat sini? Jarak sama dengan laju darab masa. Ni formula ni. Ni yang pertama. Ni yang pertama cikgu tunjuk. Ni yang kedua. Yang kedua adalah cikgu tunjuk tentang laju darab masa. Ni adalah formula apa? Ni tentang laju. Ini adalah tentang jarak. Dan yang ketiga, masing-masing boleh tengok. Yang ketiga, cikgu keluarkan. Cikgu keluarkan. Tadi kita dapat jarak. Tadi kita dapat jarak. Sekejap cikgu tulis kan. Kita dapat laju. Cikgu buat warna biru. Laju darab masa. Kita dapat jarak. Okey. Sekarang ni. Cikgu nak masa. Jadi cikgu pindahkan laju tu ke sebelah. Laju ni dia dalam keadaan darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi apa? Bagi. Ya. Jadi kita akan Bagi. dapat apa kat sini? Masa akan kekal kat sini. Kita pindahkan laju ke sana. Jadi jarak jarak bahagi dengan laju. Silap. Jarak adalah bahagi dengan laju. Inilah 3 formula yang kita dapat. Memanglah kita bercakap yang pertama adalah tentang laju sama dengan jarak bahagi masa. Yang ini kena ingat. Yang ini kena ingat. Mesti ingat. Yang kedua kita boleh faham apa daripada formula ni? Masa ni bahagi. Cikgu pindah ke sebelah dia jadi darab. Bila bahagi, pindah ke sebelah dia jadi darab, cikgu akan tinggal satu je dekat sini apa? Cikgu tinggal jarak. Dekat sini kita boleh faham apa? Kita boleh faham jarak adalah sama dengan laju darab dengan masa. Kena ingat ni. Kena ingat ni. Jadi yang ketiga, bila kita ambil formula yang kedua kita jumpa ni, kita ambil kedua formula kita jumpa ni, cikgu salin balik laju darab masa sama dengan jarak. Ni laju darab masa sama dengan jarak. Jadi laju adalah kita pindah ke sebelah dia darab. Ni darab ni. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Jadi kita akan dapat jarak per dengan laju. Jadi dekat sini bercakap tentang apa? Kat sini dia bercakap tentang masa. Jadi daripada satu formula kita boleh cari apa? Kita boleh cari laju, kita boleh cari jarak dan akhir sekali kita boleh cari masa. Kita guna apa? Kita guna darab pindah ke sebelah jadi bahagi dan bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Jelas ke semua dekat situ? Boleh faham ke? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Okey semua orang. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan nombor 1. Kita pergi kepada soalan nombor 1. Mana satu jawapan yang tidak benar? Mana satu jawapan yang tidak benar? Setelah cikgu terangkan yang atas tadi, kita tengok. Yang pertama adalah laju sama dengan jarak bahagi masa. Kan betul? Okey, formula jarak. Jarak adalah laju darab dengan masa. Jadi ni salah. Masa tu apa? Masa adalah jarak per dengan laju. Jadi yang ni betul. Okey, laju, perubahan laju bahagi dengan perubahan masa. Yang ni betul. Yang ni nanti cikgu ajar. Tapi dekat sini sekarang kita boleh nampak. Cikgu dah terang dekat kamu. Kenapa jarak tu salah? Sebab apa? Sebab dekat sini formula jarak adalah sama dengan laju darab dengan masa. Jelas ke semua soalan nombor 1? Cikgu terang tu. Okey. Okey. Bagus. Habis dah soalan nombor 1. Jangan malu-malu. Tak ada siapa pun kenal kamu dalam ni. Ini adalah online. Jadi kamu sendiri bersuara. Kalau kelas fizikal mungkin malu nak angkat tangan. Tapi bila kelas online, tanya je. Tanya je. Habis dah soalan nombor 1. Cikgu harap jelas. Okey. Lepas ni cikgu pergi kepada soalan nombor 2. Tengok betul-betul. Semua orang kena tengok betul-betul. Sebab nanti cikgu risau ada yang tak dapat nak jawab nanti dalam exam. Okey, soalan dalam exam macam ni Okey, jadi kita pergi kepada formula kita. Cikgu ulang balik formula kita. Laju. Formula laju apa? Boleh bagi tahu cikgu. Formula laju sama dengan Jarak bagi masa. Ya, pandai. Jarak bahagi dengan masa. Kita pakai formula ni sahaja. Okey, cikgu baca soalan. Tengok cara cikgu baca soalan. Tengok cara cikgu keluarkan data.
Liling berlari sejauh 5 kilometer. Jadi dekat sini kita boleh cakap apa? Sejauh bercakap tentang jarak. Jadi jarak dia adalah 5 kilometer. Itu yang pertama. Dengan kelajuan purata. Maksudnya dia bagi nilai laju. Laju dekat sini adalah sama dengan 1.2 kilometer per jam. Okey. Jadi dia nak apa? Hitung masa. Okey, dia nak apa? Dia nak hitung masa, berapa masa dia dalam unit apa? Dalam unit minit. Okey. Jadi dekat sini kamu kena tengok. Kita dah ada jarak, kita dah ada laju, kita nak masa. Guna formula ni. Guna formula ni. Jadi masing-masing boleh tengok laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Cikgu masukkan nilai tu. Cikgu masukkan nilai. Tengok jarak 5 kilometer. Jadi 5 kilometer dekat atas. Masa kita tak tahu. Kita gantikan dengan X. Laju kita tahu dekat sini. 1.2. 1.2 kilometer per jam. Cikgu masukkan unit sekali. Kilometer per jam. Okey. Jadi sampai sini jelas ke semua? Cikgu nak dengar suara sikit. Sampai sini jelas? Jelas. Okey, baik. 1.2 sama dengan 5 per X. Kita nak alihkan 5 tu tak boleh. Kita nak alihkan 5 tu tak boleh. Jadi yang kita boleh alih dekat sini adalah X. X adalah bahagi. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi apa? Darab. Darab. Jadi 1.2 darab X sama dengan 5. Jadi kita nak X sekarang ni. 1.2 darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi apa? Bahagi. 5 bahagi 1.2. Sekarang ni kamu tekan kalkulator 5 bahagi 1.2. Dapat berapa? 4.16. Okey, kita akan dapat 4.1. 6 tu cikgu bundarkan, cikgu akan dapat 4.17. Jadi, kita tengok. X ni apa? X ni adalah masa. X ni adalah masa. Jadi, masa kita kena ingat unit apa masa kita. Kita nak tahu unit masa, kita tengok unit laju yang kita pakai. Kalau kilometer adalah berkaitan dengan jarak. Nampak dia pakai kilometer. Dan masa dekat sini kita pakai jam. Jadi bermakna yang kita dapat 4.17 ni dia adalah dalam keadaan jam. Itu kalau kita nak tahu dia unit apa. Dia unit apa. Jadi sekarang masa dia dekat sini adalah 4.17 jam. Kita tengok apa soalan nak. Okey. Soalan ada kat sini, betul dia nak tentang masa. Tapi unit dia bercakap tentang minit. Jadi ingat balik formula cikgu. Bila kita nak minit, daripada jam pergi kepada minit, kita ingat balik formula kita. Darab 60. Buka balik nota yang cikgu suruh kamu salin tu. Okey, kat sinilah kita nak guna dia. Jadi 4.17 jam nak tukar kepada minit darab 60. Okey, masing-masing boleh tekan kalkulator. 4.17 darab 60 dapat berapa? 250.2. 250.2. Cikgu bundarkan, cikgu akan dapat 250. Jadi, dekat sini unit dia dah dalam keadaan minit. Bermakna soalan nombor 2 ni jawapan dia C. Salin. Sila salin semua yang cikgu tulis. Okey, kamu dah print tu, kamu salin dalam kertas kajang. Ini jalan kerja dia. Ini jalan kerja dia. Okey. Soalan nombor 2. Jelas ke semua? Jelas. Okey, yang lain cikgu nak dengar suara sikit. Soalan nombor 2 jelas ke? Jelas. Okey. Bagus. Ya. Macam mana 4.17 tu boleh jalan dengan 60? Lupa. 4.17 tu darab dengan 60 ni kenapa? Sebab cikgu nak tukarkan masa ni di dalam keadaan jam. Kita nak pergi kepada minit. Ini jam. Ini minit. Nilai dia sama. Nilai dia sama. Nombor je berbeza. Okey. Kenapa cikgu darab dengan 60? Ingat unit dia. Ingat dia dalam keadaan unit.
menjawab ke Wan Rifki? Boleh. Okey, habis. Okey, jadi dekat sini habis dah soalan nombor 2. Cikgu dah selesaikan. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan nombor 3. Kita akan pergi kepada soalan nombor 3. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu nak selesaikan soalan nombor 3 pula ni. Cikgu nak selesaikan soalan nombor 3. Okey, jadi bila kita tengok dekat depan untuk soalan nombor 3. Tengok ni. Silap. Cikgu print dekat sini. Okey, soalan nombor 3. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita pergi kepada soalan nombor 3 ni. Nadia. Tengok ni. Nadia mengayuh basikal sejauh. Bila dia mention tentang sejauh ke sedekat ke, maksudnya perkataan tu bercakap tentang jarak. Jadi bila kita bercakap tentang jarak dia apa dekat soalan ni? Jarak dia adalah X kilometer. Tu yang pertama. Tengok cara cikgu keluarkan info. Dengan kelajuan purata. Laju dia dekat sini berapa? Laju dia adalah 30 kilometer per jam. Okey, habis dekat situ. Tengok ni. Jika dia berkayuh selama 30 minit sebanyak 4 kali seminggu. Jadi kita boleh faham apa? Dia kayuh basikal adalah selama 30 minit. Kita boleh masukkan masa dia kayuh basikal tu adalah 30 minit. Okey, cikgu teruskan. Sebanyak 4 kali seminggu. Seminggu dia ada 7 hari. Jadi bermakna ada 4 kali dia kayuh basikal. 4 kali. Okey, habis dekat situ. Hitung jumlah jarak yang dilalui dalam tempoh seminggu. Jadi bila kita nak seminggu, kita kena darab dengan 4. Sebab apa? Sebab dalam seminggu, dia adalah kayuh basikal sebanyak 4 kali. Tapi dekat sini kita jangan darab 4 lagi. Kita kira dulu berapa jarak dia untuk sekali tu. Cikgu harap jelas Okey, jadi dekat sini poin kita apa? Kita kena kira jarak sekali perjalanan. Jarak sekali perjalanan. Kita kena kira Jarak sekali perjalanan. Tengok cara cikgu kira. Kalau siapa-siapa tak faham, bagi tahu cikgu. Okey, formula laju apa? Boleh bagi tahu cikgu. Formula laju sama dengan berapa? Apa? Jarak masa. Ya, laju adalah sama dengan jarak bahagi dengan masa. Okey, sekarang masukkan nilai dia. Laju dia dah bagi 30. Laju dia dah bagi 30. Lepas tu 30 km per jam. Cikgu bubuh unit dia. Okey, jadi cikgu ada ni, cikgu buat 30 km per jam. Dan jarak dia bagi apa? Jarak dia X kilometer. Nampak? Dia dah bagi dalam kilometer. Per dengan masa. Masa dia dekat sini adalah 30 minit. Siapa? Okey, habis dekat situ. Cikgu masukkan nilai. Jadi kita nak tahu nilai yang kita masukkan tu betul ke tak? Macam mana? Kita tengok unit. Okey, unit untuk jarak adalah kilometer. Ingat? Nak tahu unit dia apa, tengok unit laju dia. Jadi untuk jarak dalam keadaan kilometer. Tetapi masalahnya masa dia adalah dalam keadaan jam. Dekat sini adalah minit. Jadi jangan masukkan 30 minit. Kamu kena buat apa? Kamu kena tukarkan. Tukarkan 30 minit menjadi jam. Kepada jam. Salin tahu. Cikgu buat kemas-kemas ni. Okey, jadi kita nak tukarkan. Ingat, salin. Okey. Buka nota lepas minit kepada jam. Darab 60 ke bahagi 60? Okey.
Ya. Jadi 30 minit nak tukarkan kepada jam, kita buat bahagi 60. Tekan kalkulator, kita akan dapat 0.5 jam. Jadi bila unit jam kita dah sama dekat sini, baru kita masukkan 30 sama dengan X per 0.5. Kita nak X 0.5 bahagi pindah ke sebelah, dia jadi apa? Darab. Darab. 30 darab 0.5 sama dengan X. Okey, tekan kalkulator, dapat berapa? Dapat berapa? Tekan. 15. Okey, kita dapat 15. Unit untuk 15. X ni apa? Kita main cari X ni apa? X ni kan kita tengah cari jarak sekali perjalanan. Maksudnya sekali dia bawa basikal adalah berjarak, jarak dia sejauh 15 kilometer. Ini satu perjalanan. Ini satu perjalanan. Sekarang ni kita nak 4 kali perjalanan. Bila kita nak 4 kali perjalanan, kita kena kira 15 darab dengan 4. 15 darab dengan 4. Boleh ke tekan kalkulator, dapat berapa? 60. Iya. Jadi total dia bawa basikal selama 1 minggu adalah 60 kilometer. Jelas ke semua? Cikgu tunjuk satu-satu tu. Jelas ke? Jelas. Okey. Bagus. Okey, macam mana semua? Ada soalan tak nak tanya cikgu untuk soalan nombor 3 ni? Boleh faham? Kali per. Okey. Nazhan. Ada soalan Nazhan nak tanya? Aduh. Okey, Khairina ada soalan nak tanya? Okey. Adlan jelas ke Adlan soalan nombor 3? Jelas. Okey, baik. Okey, cikgu tak ingat semua. Kadang-kadang cikgu ingat yang buka kamera je. Okey, jadi cikgu ingat yang buka kamera, cikgu ingat yang selalu tanya soalan. Aiden dah buat tapi cikgu lupa nak marking. Okey, sorry Aiden. Okey, jadi sekarang inilah cara soalan nombor 3. Cikgu harap jelas. Fahamkan flow tu betul-betul. Okey, habis dah soalan nombor 3. Jadi jawapan nombor 3 adalah C. Okey, kita akan pergi kepada soalan nombor 4. Tengok betul-betul sebab macam inilah pattern soalan kamu punya peperiksaan akhir tahun. Jadi kita tengok dekat sini. Si Yi ni nama orang. Memandu selama 105 minit. Maksudnya kita boleh terus tuliskan masa untuk soalan ni adalah 105 minit. Okey, kita dah dapat masa dia. Tanpa henti untuk perjalanan sejauh 160 kilometer. Maksudnya kita dapat apa? Kita dapat jarak dia adalah 160 kilometer. Kita dapat jarak dia 160 kilometer. Hitung laju. Bila kita nak laju, kita tengok. Hitung laju dalam kilometer per jam. Maksudnya laju ni mesti unit dia dalam kilometer per jam. Jadi sekarang formula laju apa? Laju sama dengan apa? Laju. Jarak bahagi dengan masa, pandai. Jarak bahagi dengan masa. Jadi kamu tengok, unit laju yang dia nak kilometer per jam. Maksudnya dekat jarak, unit dia mesti kilometer. Dan dekat masa, unit dia mesti jam. Itu kamu kena ingat. Tengok ni, jarak ini adalah untuk jarak. Unit untuk jarak mesti jam. Dan unit untuk masa, unit untuk jarak mesti kilometer. Unit untuk masa mesti jam. Sekarang kita tengok data dia. Data pertama, masa tu adalah 105 minit. Jadi, minit kita kena tukarkan kepada jam. Jadi, 105 ni nak buat apa? Kita bahagi dengan 60. 105 bahagi 60 dapat berapa? Tekan kalkulator.
Tolong cikgu tekan kalkulator. 105 bahagi 60 dapat berapa? 1.75. Okey, pandai. Kita akan dapat 1.75. 1.75. Apa maksud dia? Ni 105 minit adalah sama dengan 1.75 jam. Habis dekat situ. Sekarang bila kita tengok unit masa dah dalam keadaan jam, unit jarak dah dalam keadaan kilometer. Jadi dekat sini barulah kita masukkan ke dalam formula. Formula kita laju sama dengan jarak. Jarak dia adalah 160 kilometer dan masa dia kita dapat 1.75 jam. Sekarang kita tekan kalkulator. 160 bahagi dengan 1.75 dapat berapa? Dapat berapa? 91.43. Kita akan dapat 91.43 unit untuk jarak dia kilometer, unit untuk masa dia adalah jam. Jadi bermakna jawapan nombor 4 ni adalah D. Jadi kamu kena tengok betul-betul. Ada orang tekan-tekan kalkulator tak dapat. Kenapa? Sebab dia main masukkan masa. Masa dia dekat sini mesti dalam keadaan jam. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey, tengok betul-betul Okey, cikgu nak jawab dah soalan nombor 5. Ingat, apa yang cikgu terangkan ni adalah pattern soalan kamu punya peperiksaan akhir tahun. Jadi yang cikgu baca sambil-sambil cikgu baca, sambil-sambil cikgu ajar kamu cara keluarkan maklumat. Lepas keluarkan maklumat, cikgu ajar pula kamu cara menyelesaikan. Slow-slow, cikgu tak laju-laju. Habis, kita akan pergi kepada soalan nombor 5 pula. Aiman, okey ke Aiman? Jelas ke Aiman? Boleh faham? Mana Aiman ni? Okey. Jadi, masing-masing cikgu boleh buat yang terbaik untuk diri, untuk ni je lah. Kamu sendiri yang kena bagi yang terbaik untuk diri kamu juga. Okey, jadi kita tengok. Rafiq. Ni nama dia. Rafiq menaiki motosikal dari Shah Alam ke Ipoh. Nak senang nampak kalau soalan macam ni kita lukis gambar rajah. Dia mula dekat Shah Alam. Dia habis dekat Ipoh. Dia mula dekat Shah Alam. Dia habis dekat Ipoh. Jauh mana dia naik basikal? Sejauh 150 km. Jadi jarak dia adalah 150 km. Dia memulakan perjalanan pada pukul 9 suku pagi. Okey, 9 suku pagi. Nampak ni, dia daripada Shah Alam 9 suku pagi. Dan dia berhenti kat RNR, dia berhenti dekat RNR, dia rehat pula selama 15 minit. Nampak cikgu keluarkan data tu. Okey, jadi dekat sini dia tiba di destinasi. Maksudnya Rafiq sampai Ipoh pada pukul 11.45. Cikgu buat tengah hari. Ni soalan. Hitung purata laju keseluruhan perjalanan Rafiq. Okey, ada orang tak tahu. Ada orang dah terlupa. Apa maksud laju purata? Laju purata, dia punya formula, kalau kita pergi kepada formula laju, formula dia apa? Formula dia apa laju? Ya, jarak bahagi dengan masa. Sekarang ni, bila cikgu cakap laju purata, jarak dia, sepanjang perjalanan dia berhenti ke, tak berhenti ke, dia ada 10 kali berhenti ke, kita ambil jumlah jarak dia. Jumlah jarak. Maksudnya, keseluruhan jarak perjalanan tu. Itu yang pertama. Yang kedua, masa. Masa kita ambil pula jumlah masa yang diambil, daripada Shah Alam pergi kepada Ipoh.
Maksudnya kamu rehatlah 15 minit ke, kamu rehatlah setengah jam ke, kamu rehatlah 2 jam ke, kita tetap akan kira benda tu. Sebab apa? Sebab kita nak jumlah masa. Ingat, kalau kita nak kira laju, maksudnya kita kira dia sedang bergerak. Sedang bergerak. Kalau kita bercakap tentang laju purata, dia bergerak, dia berehat, dia berhenti, lepas tu dia gerak lagi. Itu kita kira juga. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok kepada pengiraan laju purata. Tengok betul-betul cara cikgu kira. Jumlah jarak dekat sini kita dapat apa? Jumlah jarak dekat sini adalah sama dengan 150. 150. Kenapa cikgu ambil 150? Kamu alihlah Shah Alam tu pergi kepada Ipoh banyak mana pun, jarak dia tak akan berubah. Jarak dia akan dapat 150. Kalau soalan dah mention tentang jumlah jarak dia 150, sila ambil 150. Habis dah untuk jumlah jarak. Tetapi untuk jumlah masa, jumlah masa dekat sini, ada orang confuse. Soalan saja trik kamu. Dia trik kamu. 15 minit ni nak buat apa cikgu? 15 minit kamu rehatlah banyak mana pun. Dia dah bagi tahu kamu mula 9 suku pagi sampai 11.45 tengah hari. Jadi kita tolak je 11.45 tolak pukul 9.15. Jadi kamu tengok cara cikgu tolakkan ni. Okey. Tengok Okey, jumlah masa dekat sini bila cikgu nak tolakkan. Bila cikgu nak tolakkan 45 minit tolak 15 minit. Ni 45, ni 15 tolak kita dapat 30 minit. 11 tolak 9. 11 tolak 9 dapat berapa? 2. Jadi kamu kena faham, ini adalah dalam keadaan jam. Ini adalah dalam keadaan minit. Jadi ini adalah dalam keadaan jam dan minit. Jadi apa yang kita boleh faham sekarang? Jumlah masa dia travel adalah 2 jam 30 minit. Sampai situ semua jelas ke? Boleh faham ke? Okey, bagus. Okey, sekarang ni kita nak masukkan nilai macam mana? Kita nak masukkan 2 jam 30 minit ke? 2 jam 30 minit ke? Siapa yang buat macam ni salah. Sebab apa? Sebab kita tengok balik unit dia, kilometer per jam. Kilometer per jam. Kita kena tukarkan kepada jam. Tukarkan semuanya kepada jam. Jadi nak buat macam mana? Tengok ni. Okey, yang minit 2 tu memang dah 2 dah. 2 tu dah memang dalam keadaan jam. Sekarang ni 30 minit. 30 minit tukar kepada jam, kita bahagi 60. 30 bahagi 60 dapat berapa? 0.5. Ya, 0.5 jam. Bermaksud, kamu tak boleh assume 2 jam 30 minit adalah sama dengan 2.30. Salah. Siapa yang assume macam tu salah. Jadi sekarang ni, bila kita nak tukar kepada jam, kita kena tukarkan minit tu kepada jam. Jadi 0.5 jam. Jadi total jam dekat sini adalah 2 tambah 0.5. Kita akan dapat jumlah masa adalah 2.5 jam. Barulah kamu masukkan 150 bahagi dengan 2.5. 150 dalam kilometer, 2.5 dalam jam. Sekarang tekan kalkulator dapat berapa? Dapat berapa? Nak dengar sikit dapat berapa? 40. Lama tak dengar. 60. Okey, kita akan dapat 60. Nah, unit dia kilometer per jam. Jadi, apa yang kita boleh faham dekat sini, laju purata adalah kamu kena ambil dia punya unit 60 km per jam. Jawapan dia adalah A. Itu adalah cara nak jawab soalan di depan untuk soalan nombor 5. Jelas semua? Boleh faham?
Okey, habis Okey, cikgu akan teruskan. Cikgu akan pergi kepada soalan nombor 6. Cikgu akan pergi kepada soalan nombor 6. Okey, masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu ada masa beberapa minit sahaja lagi ni, sejam 15 minit je. Cikgu nak pergi kepada graf jarak masa ni. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok, boleh tengok. Tengok ni Cikgu Wong, Cikgu Wong berlari sejauh 100 meter. Maksudnya bila dia bercakap sejauh, dia bercakap tentang jarak. Jarak larian Cikgu Wong adalah 100 meter. Kemudian masa untuk Cikgu Wong menamatkan larian dia 100 meter tu, dia pecut, dia dapat 20 saat. Sekarang ingat 20 saat. Hitung laju, dia nak nilai laju. Unit dia apa? Meter per minit. Meter per minit. Dalam keadaan meter per minit. Jadi nak buat macam mana? Jadi sekarang formula laju apa? Laju sama dengan apa semua? Jarak bagi masa. Ya, ingat tu. Cikgu saja ulang banyak kali supaya kamu ingat. Jarak bahagi dengan masa. Okey, kita masukkan unit jarak. Jarak dia 100 meter. Masa dia apa? Masa dia adalah 20 saat. Kalau cikgu terus kira, kalau cikgu terus masukkan, kamu kena tengok unit. Meter per saat. Nanti unit laju kamu akan dapat meter per saat. Jadi kita tak nak. Kenapa kita tak nak? Sebab soalan nak jawapan meter per minit. Jadi kita kena tukarkan masa. Iaitu daripada saat, kita kena tukarkan kepada minit. Jadi kita tengok. 20 saat. Saat nak pergi kepada minit, kita bahagi 60. 20 bahagi 60 dapat berapa? 0.3 minit. Okey, 0.33. Cikgu ambil 2 0.33. Cikgu tukarkan. Cikgu tukarkan. Okey, jadi dari sini cikgu masukkan 100 meter bahagi dengan 0.33 minit. Jadi cikgu nak masing-masing cuba tekan kalkulator, dapat berapa? Dapat berapa? Cepat-cepat, dapat berapa? 303.03. Okey, kita dapat 303.03 meter per minit. Ni lain je cikgu. Tak ada pun jawapan 303. Okey, untuk kertas 2, yang ni dah dikira betul. Tapi kalau kamu tengok dekat untuk kertas 1, tak ada jawapan 303. Kat mana kamu kena betulkan? Dekat sini. Sekarang, kamu pergi balik dekat penukaran saat pergi kepada minit. 20 bahagi 60 dapat berapa tadi? 0.3. 0.33333. Cikgu nak kamu tukarkan kepada perpuluhan. Cuba tukarkan kepada perpuluhan. Tekan shift ABC. Dapat berapa? Tekan shift ABC. Dapat berapa? 20 bahagi 60. Kamu tekan dulu 20 bahagi 60. Lepas tu jawapan tu. Dapat berapa? 1.3. 1/3. 1/3. 20 bahagi 60 ni kamu akan dapat 0.33333. Lepas tu kamu tekan shift ABC, kamu akan dapat 1/3. Maksudnya ni jawapan dalam keadaan perpuluhan. Jadi kita nak tukarkan dia kepada pecahan. Tekan shift ABC. Tekan shift ABC. Jadi, bila kita dah dapat masa kita 1/3 minit, kita masukkan balik dalam kiraan kita. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Jarak je kita dapat 100 meter. Okey, betul 100 meter. Masa dia tengok 1/3 minit. Kita pakai
pecahan. Sekarang cikgu ajar kamu cara nak tekan kalkulator. 100 bahagi ataupun 100 bahagi kamu buka kurungan 1/3. Dapat berapa? Tekan kalkulator sebiji macam cikgu tunjuk. 300. Iya, kita akan dapat tepat 300 meter per minit. Itu cara dia. Jadi dekat sini jawapan untuk nombor 6 adalah D. Ini yang 100 bawah ni cikgu ajar apa? Cara tekan kalkulator. Cara kita nak tekan kalkulator. Macam mana semua? Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Yang lain, nak dengar suara sikit, jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Okey, cikgu cek WhatsApp kok ada yang nak tanya cikgu soalan. Okey. Okey, jadi habis dah masa dekat situ. Jadi cikgu akan pergi kepada soalan nombor 7 pula. Cikgu akan pergi kepada soalan nombor 7. Okey, habis dah. Kita akan jawab soalan nombor 7. Okey, tengok dekat depan. Cikgu akan tunjuklah jawapan dia. Okey. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan selesaikan soalan nombor 7. Habis dah soalan tadi. Okey, jadi tengok cara cikgu keluarkan data tu. Sebuah bas persiaran bertolak dari Georgetown. Okey, cikgu tulis. Cikgu buat gambar. Georgetown. Cikgu tulis. Kena ingat, nanti kamu nak jawab macam ni. Cara nak jawab macam ni. Georgetown nak pergi kepada Kuala Lumpur. Cikgu letak KL. Dia sebuah bas bertolak pada pukul 10.20 pagi. Maksudnya dekat Georgetown adalah pukul 10.20 pagi. Habis dekat situ. Dan perjalanan adalah sejauh 320 km. Maksudnya jarak daripada Georgetown adalah 320 km. Okey. Habis dekat situ. Bas ni sepanjang 320 km dia berhenti dekat RNR. Dia berhenti selama apa? Dia berhenti selama 30 minit. Nampak tu? 30 minit. Sebelum meneruskan perjalanan. Okey, jika purata laju. Ingat, laju purata. Dia bagi purata laju ni, dia mention tentang apa? Dia mention tentang laju purata. Laju purata dekat sini adalah 80 km per jam. Hitung masa. Dia nak masa berapa? Masa tu berapa? Dalam sistem 24 hours. Dalam 24 jam. Sistem 24 jam. Okey. Habis dekat situ. Jadi dekat sini kita tulis apa ni? Kita tulis data yang soalan tu nak. Jadi dia nak bas tu tiba dekat KL pukul berapa dalam 24 jam. Jelas ke semua? Boleh faham ke sampai situ? Boleh. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok macam mana cikgu selesaikan. Kita nak masa, cari masa keseluruhan dulu. Jadi, laju purata. Tengok cara cikgu buat. Laju purata adalah sama dengan jumlah jarak. Okey, cikgu tulis. Jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Kamu kena faham. Bila dia mention tentang laju sahaja, jarak bahagi masa. Kalau dia mention laju purata, jumlah untuk jarak bahagi dengan jumlah untuk masa. Habis dekat situ. Okey, sekarang kita masukkan nilai-nilai yang kita ada. Laju purata dekat sini adalah 80. Kita masukkan 80. Sama dengan jumlah jarak dekat sini 320. Cikgu masukkan 320. Sekarang jumlah masa. Jumlah masa adalah X. Habis dekat situ. Okey, sekarang kita nak X ni kita alihkan. X ni bahagi pindah ke sebelah dia jadi apa? Jarak.
Ya, 80 darab X sama dengan 320. Kita pindahkan 80. 80 ni darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi apa? Bagi. Ya, 320 bahagi dengan 80. Masing-masing tekan kalkulator. Dapat berapa? 4. 4. Jadi X ni apa? X ni adalah masa. Masa adalah dalam keadaan apa unit dia? Apa unit dia? Nak tengok unit dia, kita tengok unit dekat laju purata. Jadi km adalah untuk jarak dan masa dekat sini adalah untuk jam. Jadi kita boleh faham apa? Masa untuk Georgetown nak sampai pergi kepada KL adalah dalam 4 jam. Jadi kita tengok dia nak jawapan dalam keadaan jam, dia nak dalam sistem 24 jam. Dia mula 10.20 pagi. 10.20 pagi. Tambahlah 4 jam. Okey, sejam tambah pukul 11, tambah sejam jadi pukul 11.20. Okey, tambah lagi sejam. Kita akan dapat 12.20. Sini baru 2 jam. Tambah lagi sejam. Bila kita tambah lagi sejam, kita jangan tulis 1.20. Kalau kita tulis 1.20 tengah hari, kita kena tulis 13. Sebab apa? Sebab sekarang ni dia dalam sistem 24 jam. Pandai. Sekarang baru 3 jam. 1, 2, 3. Kita 4. Kita tambah lagi 14.20. Jadi dekat sini jawapan untuk nombor 7 adalah B. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Ada soalan terus tanya cikgu tu cikgu tunjuk satu-satu dah tu. Ya, ada soalan? Dekat yang rehat 30 minit tu macam mana? Okey, dia saja trik kamu kat situ. Kenapa kita tak masukkan 30 minit? Okey, kamu kena faham. 30 minit ni dia dah masuk dalam jumlah masa. Jadi 30 minit tu dia just trik kamu. Kena tambah ke 30 minit? Kena tolak ke 30 minit? Tak. Dia daripada Georgetown nak pergi kepada KL, dia sampai pukul 14.20. Dia sampai pukul 2.20 tengah hari. Bila dia dah sampai tu, maksudnya kalau kita dah sampai KL, tadi orang tanya, tadi kenapa lambat sampai? Aku pergi rehat tadi KLR 30 minit. Maksudnya bila dah 2.20 tu, dia dah include sekali 30 minit tu. Menjawab ke? Okey, bagus. Ada soalan lagi tak nak tanya? Okey, ada soalan tak? Kat WhatsApp. Okey, habis. Jadi ingat kalau malu nak tanya kat depan-depan, tanya kat WhatsApp. Cikgu check WhatsApp Okey, habis kita akan pergi kepada soalan nombor 8, 9, 10. Soalan nombor 8 adalah berdasarkan jadual dekat depan ni. Okey, cikgu akan buat nombor 8. Ready? Kamu akan buat nombor 9. Cikgu nak tengok dapat buat ke tak. Cikgu nak sekali jalan kerja. Sekali jalan kerja. Tengok betul-betul cikgu selesaikan soalan nombor 8. Okey, tengok nombor 8. Kita ada satu bas. Okey, jadi kita tengok cara cikgu selesaikan. Tengok betul-betul tau. Okey, bas KDA. Bila cikgu nampak KDA 144, 1466, maksudnya dia tengah bercakap pasal ni. Dia tengah mention tentang data di sini. Dia tengah mention tentang data di sini. Okey, jadi sekarang ni tengok. Bas KDA dia punya jarak. Kita tulis jarak. Okey, kok ada yang tak faham, cikgu tunjuk Ni nombor plate bas. Ni masa daripada stesen. Maksudnya cikgu buat stesen dekat sini. Cikgu buat satu bulatan. Masa dia mula. Masa dia mula. Ingat? Okey, kemudian dia tiba kepada destinasi. Cikgu tulis destinasi dekat sini. Destinasi. Jadi, dia tamat dekat destinasi dia.
Okey, habis dekat situ. Sekarang jarak perjalanan dia adalah daripada stesen nak pergi kepada destinasi adalah sejauh 180 kilometer. Nampak tu 180 kilometer. Tu yang pertama. Jadi kita boleh faham apa? Kita boleh faham jarak dia adalah 180 kilometer. Tu yang pertama. Yang kedua, kelajuan purata. Okey, dia mention laju purata dekat sini. Laju purata adalah sama dengan 80 kilometer per jam. Habis. Okey, dan dia berhenti rehat selama 15 minit. Ada rehat 15 minit dekat sini. Nampak cikgu tunjuk satu-satu tau. Okey, hitung masa bas tu memulakan perjalanan. Jadi bila dia bagi laju purata, masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu tulis kemas-kemas ni. Laju purata. Apa formula laju purata? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Jumlah jarak bagi jumlah masa. Ya, pandai. Jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jadi, kita tengok dekat sini. Jumlah jarak bahagi jumlah masa. Laju purata dia berapa? Laju purata dia 80. 80 kilometer per jam. Okey, jumlah jarak dia apa? Dia dah bagi jarak dia. 180. Masukkan 180 kilometer. Sekarang masa, kita nak masa. Masa kena dalam keadaan apa? Kita tengok. Dia dalam keadaan jam. Jadi X adalah jam. Okey, kita nak cari nilai X. Kita buat macam step tadi. Pindahkan X dulu, bahagi, pindah ke sebelah dia jadi darab. 80 darab X sama dengan 180. Okey, kita nak X. 80 ni darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi pula. 180 bahagi dengan 80. Masing-masing tekan kalkulator dapat berapa? 2.25. Okey, kita dapat 2.25 jam. Maksudnya, daripada stesen nak pergi kepada destinasi, dia ambil masa selama 2.25 jam. Sekarang dia nak apa? Dia nak bas tu mula perjalanan pukul berapa? Jadi, kamu kena faham. Kita tengok. Masa dia tiba di stesen adalah pukul 11.30 pagi. Jadi masing-masing boleh tengok. Dia tiba di stesen 11.30 pagi. Kita ada jumlah masa perjalanan dia 2.25 jam. Kita buat bentuk lazim. 11.30 pagi tolak dengan 2.25 jam. Ini adalah minit. Ini adalah jam. Okey. Cikgu buat macam ni betul ke? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Betul ke cikgu buat macam ni? Aiden rasa betul ke cikgu buat macam tu? 11.30 tolak 2.25. Betul ke Aiden? Betul ke Aiden? Tak tahu? Betul. Okey. Salah. Salah. Sebab apa? Kita tengok. 11.2 ni betul dah dalam keadaan jam. Minit. 11.30 minit. 2.25 kamu kena faham. Bila cikgu keluarkan 25 ni, dia akan jadi 0.25 jam. Cikgu kena tukarkan dulu kepada minit. Daripada jam nak tukar kepada minit, kita kena darab. Ya, darab dengan 60. 0.25 darab 60 dapat berapa? Dapat berapa? 15 minit. Okey, kita akan dapat 15 minit. Habis. Jadi dekat sini kita guna balik bentuk lazim kita. 11.30 kita ada 2 jam. Kita ada 2 jam 15 minit. 11.30 tolak 2 jam 15 minit. 30 tolak 15. Kita dapat 15. 11 tolak 2. Kita dapat 9. Jadi kalau dia dah sampai pagi takkanlah dia mula petang. Jadi jawapan dia 9 suku pagi. Jadi jawapan dia adalah D.
Boleh faham ke cara cikgu selesaikan tu? Okey ke semua? Okey. Siapa lagi ni? Kenapa kurang bersuara ni? Nazhan jelas Nazhan. Nah, Adlan macam mana Adlan? Boleh faham ke cikgu terang satu-satu tu? Okey. Cikgu lupalah nama Aiden nak panggil. Umar Rafiki jelas Umar Rafiki? Nas. Okey. Aiden okey Aiden? Okey, habis. Ni adalah jalan kerja nombor 8. Sekarang ni masing-masing cikgu buat nombor 8, cikgu nak kamu cuba selesaikan nombor 9. Okey, cikgu nak kamu cuba buat cikgu nak kamu cuba buat. Kalau tak cuba, cikgu terang tapi kamu tak cuba, nanti kamu tak boleh nak buat. Percayalah cakap cikgu. Okey, jadi berdasarkan contoh yang cikgu dah tunjuk dekat atas, iaitu contoh nombor 8. Sekarang guna cara cikgu buat dekat depan. Guna cara yang cikgu buat dan cuba selesaikan soalan nombor 9. Boleh tak boleh? Nak dengar suara sikit. Boleh tak boleh? Boleh. Okey, cikgu Boleh. nak kamu semua bagi jalan kerja sekali. Jangan tunjuk A, B, C, D je. Cikgu nak ada jalan kerja juga. Okey, boleh ke Khairina? Okey, habis dekat situ. Sayyidatul Munawwarah, boleh ke Sayyidatul Munawwarah? Mana ni? Cikgu risaulah. Ramai ni dalam ni. Adam Arif Aiman. Boleh ke Adam Arif Aiman? boleh. Okey, jadi cikgu bagi masa 3 minit cukup. 3 minit cuba selesaikan soalan nombor 9.
Okey, cikgu dah dapat. Okey, tak apa, jangan risau. Thank you. Okey, cikgu nak mula, boleh ke cikgu nak mula buat ke kamu nak masa lagi? Umar Rafiqi nak masa lagi ke? Cikgu buat hari tu. Okey. Okey. Ya. Okey, jadi masing-masing kita pergi kepada soalan nombor 9. Kita pergi kepada soalan nombor 9. Okey, jadi masing-masing tengah tengok ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Ayo, tak dengar suara. Tengah tengok ke? Nah, Okey, baik. Okey, jadi kamu kena tengok betul-betul. Ramai yang tak dapat jawab. Ada 5 orang sahaja yang dapat jawab. Kamu kena faham, inilah pattern soalan untuk kamu punya soalan akhir tahun. Inilah pattern soalan untuk soalan akhir tahun kamu. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan selesaikanlah macam mana nak buat ni. Okey, jadi tengok ni. Tengok ni. Bas VDQ 9337. Ini bas VDQ 9337. Ni bas VDQ 9337. Sampai sini jelas ke semua? yes. Okey. Jadi kita tengok masa bertolak dari stesen. Okey, ni adalah stesen dia. Cikgu tulis stesen. Buat macam tu. Tiba ke destinasi. Ni destinasi. Okey, ni destinasi dia. Jadi dia bergerak. Dia bertolak dari stesen pukul 11.15 pagi. Kemudian, daripada stesen nak pergi kepada destinasi tu, dia cakap apa? Dia tiba di destinasi pada pukul 2 suku petang. Okey, kemudian tengok kepada laju purata. Okey, kita nak laju purata. Tengok macam mana cikgu selesaikan. Laju purata dia adalah 90 km per jam. Dia nak apa? Dia nak jarak yang dilalui oleh bas. Okey, jadi kamu tengok kat depan. Kamu tengok dekat depan kan. Okey, masing-masing dia nak jarak. Dia nak jarak. Laju purata adalah sama dengan jumlah jarak. Tengok cara cikgu keluarkan. Jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jadi, tengok ni. Laju purata. Ni laju purata. Sorry, cikgu tertinggal purata. Laju purata adalah 90 km per jam. Sama dengan jumlah jarak dia apa? Jumlah jarak tu yang kita nak cari. X, kilometer. Sebab apa kilometer? Sebab kita punya unit dekat sini kilometer. Jumlah masa. Macam mana nak cari jumlah masa? Macam mana nak cari jumlah masa? Okey, kita tahu dia punya jam. Kita tahu dia punya pukul. Dia sampai pukul berapa. Dia mula pukul berapa. Jadi nak tengok jumlah masa. Masing-masing boleh tengok. Jumlah masa. Kita ambil pukul 2 suku petang. Kita tukarkan kepada sistem 24 jam. Kita akan dapat 14.15. Ni dia habis.
11 suku pagi. 11 suku pagi. Kita tukarkan kepada sistem 24 jam. 1115. Jadi dekat sini kita tolakkan. Dia sampai. Ni masa sampai. Ni masa mula. Masa sampai tolak masa mula. 14, 15. Tolak 11, 15. Ni untuk minit. Ni untuk minit. Ni untuk minit. Ini untuk jam. Jadi 15 kita dapat kosong. 14 tolak 11 dapat berapa? 3. Ya. Jadi jumlah masa dekat sini adalah selama 3 jam. Jadi kita dapat dekat sini 3 jam. Bahagi, pindah ke sebelah dia jadi darab. 90 darab 3 X. Okey, 90 darab 3 dapat berapa? 90 darab 3. 270. Ya, kita dapat 270. Jadi jawapan dia C. Bagus, Aiden. Okey. Jadi dekat adalah yang betul. Bagus. Inilah jawapan dia. Tengok cara cikgu menyelesaikan, cara cikgu keluarkan. Ada soalan tak nak tanya cikgu? Ada soalan tak? Jelas ke semua? Alamak. Okey, jelas ke semua? Nak dengar respon sikit, jelas ke? Yes. Okey. Okey, habis dekat sini boleh tengok betul-betul. Habis dekat sini boleh tengok betul-betul macam mana cikgu selesaikan tu. Cikgu harap jelas. Cikgu harap jelas. Okey. Sebab cikgu tunjuk dah satu-satu tu. Kalau tak faham bagi tahu. Sebab apa? Sebab cikgu boleh tolong. Tapi tolong cikgu untuk tolong kamu dengan bagi tahu tak faham yang mana. Okey, last soalan. Last soalan kita pergi kepada dah nak pukul 10 lah pula. Okey, jadi masing-masing kita selesaikan soalan yang terakhir, iaitu soalan nombor 10. Okey, dengan soalan nombor 10 ni masing-masing cuba selesaikan soalan nombor 10. Cikgu nak jalan kerja. Cikgu bagi masa 3 minit, 3 ke 4 minit. Okey, cuba buat. Cikgu bagi masa. Jangan risau. Cuba buat dulu. Okey, siapa-siapa yang tak faham, cikgu tunggu ni dekat phone. Bagi tahu cikgu. 2 minit lagi. Okey, bagus Aiden.
Oh, baguslah ada 2, Atiab dan Aiden. Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi. Okey, cepat cepat cepat, cikgu tunggu. Okey, jadi cikgu dah dapat dah. Cikgu jawab soalan tadi ada yang bertanya cikgu. Okey, bagus. Jadi cikgu dah nak mula dah jawab soalan nombor 10. Habis dah. Cikgu nak ajar graf pula lepas ni. Okey. Jadi masing-masing pandang di hadapan. Susah ke soalan ni? Cikgu nak dengar suara sikit. Susah ke soalan ni? Ah, Okey. Jadi masing-masing tengok cara cikgu selesaikan. Ingat. Ini adalah contoh soalan akhir tahun. Ini adalah soalan akhir tahun. Jadi bila cikgu pergi bila cikgu pergi kepada soalan nombor 10. Jadi masing-masing tengok kepada soalan nombor 10. Okey. Soalan nombor 10. Bas NCQ 2020. Kamu terus hitamkan dekat sini. Sebab apa? Sebab kita nak nampak. Kita nak nampak data apa yang kita nak guna. Tu yang pertama. Okey. Jadi dia kat sini kita boleh tahu apa? Masa stesen, masa tiba. Okey, ini adalah stesen. Dan ni adalah destinasi.
destinasi. Okey. Jadi dia mula daripada stesen pergi kepada destinasi. Stesen pukul 13.00, maksudnya pukul 1 tengah hari. Dia tiba pukul 21.00, maksudnya 9 malam. Okey. Jadi dia bergerak sejauh 550 kilometer. Dari stesen ke destinasi. Dengan 2 kali rehat. Dia ada rehat. Dia berhenti selama 30 minit. Okey, habis. Hitung purata laju keseluruhan. Jadi, laju keseluruhan. Silap. Hitung laju purata. Purata adalah tentang jumlah jarak. Jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jumlah jarak kita dah ada 550 kilometer. Dan jumlah masa, tak payah keliru dengan 30. Kita ambil je dia bergerak pukul berapa? Bergerak pukul, sampai pukul 9 malam. Dan bergerak pukul 13. Jadi dekat sini, 21 tolak 13 dapat berapa? 21 Dapat. tolak 13 dapat berapa? Okey, kita akan dapat 8 jam. Okey. Jadi sampai sini kita tekanlah kalkulator. 550 bahagi dengan 8. Kita dapat berapa jawapan dia? Dapat berapa? 68.5. 68.75 kita bundarkan, kita dapat 68.8. Ini sahaja jalan kerja dia. Ini senang je ni. Jadi cikgu suruh kamu cuba buat supaya kamu boleh nampak macam mana cikgu keluarkan jumlah jarak, macam mana cikgu keluarkan jumlah masa. Jadi dekat sini 10 jawapan dia adalah D. Habis dah. Habis dah soalan-soalan homework. Bukan apa, kalau cikgu buat video, cikgu tahu bukan semua orang tengok. Jadi untuk kelas kita malam ni, alang-alang kita ready untuk persiapan peperiksaan akhir tahun. Kamu tengok macam mana cikgu selesaikan balik. Salin semua jalan kerja yang cikgu tunjuk. Supaya kamu boleh tengok balik. Nombor 10 cikgu jawab. Nombor 9 cikgu jawab. Nombor 8. Nombor 7. Nombor 6. Nombor 5. Nombor 4. Nombor 3. Nombor 2. Nombor 1. Semua cikgu jawab beserta penjelasan dia. Sekarang terserah dekat diri kamu pula. Untuk kamu study macam mana kamu nak study tu. Okey, semua boleh faham ke? Jelas ke? Jelas. Okey, habis dah. Okey, jadi dekat sini macam cikgu pergi, cikgu nak ajar pula kamu satu benda. Cikgu nak ajar kamu apa? Cikgu nak ajar kamu cara baca graf. Graf apa? Graf tentang jarak dan masa. Jadi, kita nak baca graf benda yang senang sahaja. Cumanya kalau kita first time, kita agak keliru sikit. Okey, jadi masa kita pergi kepada graf, tengok. Bila cikgu mention tentang graf, graf mesti ada paksi X, mesti ada paksi Y. Paksi X dia melintang. Itu yang pertama. Paksi Y dia menegak. Okey, tu yang kedua. Jadi, paksi X tu yang mana? Ini adalah paksi X. Dan ini adalah paksi Y. Jadi, kita boleh faham apa? Untuk paksi X mesti bercakap tentang masa. Untuk paksi Y pula mesti bercakap tentang jarak. Dan apa yang cikgu nak pesan dekat sini? Hati-hati dengan unit. Sebab apa? Masa dia boleh jadi banyak unit. Saat, minit, jam. Jarak dia boleh jadi banyak unit. Milimeter, sentimeter, kilometer, meter. Semua tu cikgu terang dah kelas lepas. Okey.
Jadi habis dekat situ, kita nak belajar cara nak baca graf. Jadi daripada graf ni kita boleh kira dia punya laju. Ya, kita boleh kira dia punya laju. Sekarang kita nak tahu formula laju. Apa formula laju? Jarak Ha. bagi masa. Ya, jarak bahagi dengan masa. Okey, kita tengok dekat titik yang pertama. Ni titik dia yang pertama. Cikgu buat warna hitam. Okey, kita nak kira laju dekat sini, kita boleh kira. Sebab apa? Sebab kita tahu jarak dia. Nak tahu jarak dia macam mana? Kamu unjurkan pergi kepada paksi Y dia. Jadi jarak dia adalah 2 cm. Nak tahu masa tu macam mana? Kamu unjurkan pergi kepada paksi X dia. Jadi kita tahu masa dia apa? 1 saat. Jadi laju dia dekat sini 2 bahagi 1. Kita akan dapat 2 cm per saat. Itulah cara nak cari nilai laju dekat titik warna hitam. Cikgu confuse. Okey, cikgu tunjuk lagi satu. Okey, dekat sini cikgu tunjuk warna biru. Ini warna hitam. Ini adalah warna hitam. Ini adalah warna biru. Jadi warna biru, kita nak kira laju. Okey, laju jarak dia. Okey, kita bawa ke tepi. Kita bawa ke tepi, bawa ke tepi. Jarak dia adalah 4 cm. Dan masa kita bawa ke bawah, bawa ke bawah, bawa ke bawah, bawa ke bawah. Masa dia adalah 2 saat. Jadi dekat sini 4 bahagi 2, kita dapat 2. Jadi 2 cm per saat. Sekarang ni laju dekat titik hitam adalah 2 cm per saat. Dan laju dekat titik warna biru pun 2 cm per saat. Jadi kamu nak kena kira apa? Cikgu nak kamu cuba kira laju dekat titik warna hijau. Dan cikgu nak kamu kira laju dekat titik warna merah. Okey, dengan masa yang ada cikgu bagi 3 minit. 3 minit. Cuba kira nilai laju dan masa. Boleh ke semua? Boleh. Okey. Cuba kira 2 tu. Dah siap hantar dekat cikgu. Dah siap hantar kat cikgu?
Okey, 2 minit lagi. Okey, cikgu tunggu. 2 minit lagi. Okey, bagus. 1 minit lagi. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Jadi masing-masing semua orang boleh tengok dekat depan. Cikgu akan tunjuk cara nak kira dia. Jadi warna hitam cikgu dah kira. Warna hitam cikgu dah kira. Ni warna hitam dia. Warna biru pun cikgu dah kira. Okey, ni warna biru dia. Sekarang cikgu nak kira warna hijau. Tengok kepada warna hijau. Okey, laju adalah jarak bahagi masa. Jarak dia pergi kepada Y dia. Kita ada 6 sentimeter. Masa dia kita bawa pergi kepada bawah, kita ada 3 saat. Jadi dekat sini kita dapat 6 bahagi 3, kita dapat 2 sentimeter per saat. Okey. Habis dah untuk warna hijau, cikgu dah kira. Last kali kita pergi kepada yang warna merah. Laju sama dengan, okey, jarak dia berapa? Kita bawa dia pergi kepada ni, paksi Y dia. Jadi 8 sentimeter per dengan masa. Masa dia kita bawa pergi kepada bawah dia 4 saat. Jadi kita tekan 8 bahagi dengan 4, kita dapat 2 sentimeter per saat. Jadi inilah jawapan untuk warna hijau dan jawapan warna merah. Jadi dekat sini apa yang cikgu nak tunjuk? Okey, kita ada 4 poin dekat sini. Semua bagi nilai laju yang sama. Jadi dekat sini kita bercakap tentang graf laju seragam. Maksudnya laju dia sama sahaja. Laju dia seragam ni maksudnya contohlah kita press motor kita 10-20 kilometer per jam. Maksudnya daripada mula kita press sampai habis kita press, kita bawa dengan laju yang seragam. Kita tak makin laju, kita tak makin slow. Tetapi kita bawa dengan laju yang sama je. Macam tu maksud cikgu. Jelas ke semua? Boleh faham ke untuk graf jarak masa di hadapan? Boleh. Okey, bagus. Habis dah dekat sini habis dah. Okey. Jadi kita pergi kepada graf jarak masa yang kedua. Kita pergi kepada graf jarak masa yang kedua. Kita punya masa masing-masing masa kita tak lama masa kita tak lama. Masa kita ada lebih kurang 20 minit sahaja lagi. Sila fokus sila fokus. Okey. Jadi bila cikgu nak comparekan cikgu buat warna hitam. Okey, tengok warna hitam. Kod-kod ada yang kurang jelas lagi. Cikgu buat warna hitam dekat sini untuk kira dia punya laju. Laju adalah jarak bahagi dengan masa. Jarak dia berapa? Kita pergi kepada paksi Y.
Jarak dia adalah 2 sentimeter. Masa dia berapa? Masa dia adalah 1 saat. Itu cara nak tengok unit Jadi dekat sini untuk yang warna hitam, kelajuan dia adalah 2 sentimeter per saat. Jadi inilah jawapan dia. Inilah jawapan dia. Ni laju dekat warna hitam. Sekarang ni kamu kena buat apa? Berdasarkan contoh-contoh yang cikgu dah bagi, cari laju dekat warna biru, cari laju dekat warna hijau, dan akhir sekali cari laju dekat warna merah. Okey, jadi dengan masa yang ada, boleh cuba selesaikan. Boleh tak boleh? Boleh. Boleh ke? Okey, bagus. Okey, bagus. Okey, cikgu tunggu. Senang je ni. Senang sahaja. Okey, cikgu tunggu lagi 3 minit. Cikgu tunggu lagi 3 minit. Lepas tu cikgu nak terangkan sesuatu. Cikgu, Ya? Ada nak tanya? kalau 1.66 ambil 1 poin kena bundal tadi apa? 67. Ambil 1.67. Okey. Ha. Okey, 2 minit lagi. Cuba buat Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi.
Okey, masa menjawab sudah tamat. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan terangkanlah cara nak selesaikan ni. Okey, kenapa cikgu nak tunjuk ni? Okey, yang pertama cikgu nak ajar kamu cara nak kira laju dalam graf. Yang kedua, cikgu nak kamu tahu laju seragam dengan laju tak seragam tu macam mana. Kalau siapa ambil bahasa Inggeris, uniform tu adalah laju seragam. Non-uniform tu adalah laju tidak seragam. Okey, jadi cikgu kira pula untuk yang warna biru. Untuk warna biru, cara kira laju dia sama sahaja. Jarak bahagi dengan masa. Jarak dia apa? Jarak dia kamu pergi ke tepi ni. Kamu dapat dia 3. Jadi jarak dia dekat sini adalah 3 cm. Manakala masa dekat sini adalah 2. Jadi 2 saat. Jadi kita tekan kalkulator, kita akan dapat 1.5 cm per saat. Okey, itu adalah untuk yang warna biru. Kemudian cikgu akan tunjukkan pula untuk yang warna hijau. Cikgu akan tunjukkan pula untuk yang warna hijau. Kita nak kira laju dia. Laju dia dekat sini, bila kita nak kira, tengok jarak dia. Jarak dia adalah 5 cm dan masa dia adalah 3. Jadi 5 cm per dengan 3 saat. Jadi kita akan dapat 1.67 cm per saat. Itu cara dia. Akhir sekali yang warna merah. Yang warna merah. Okey, jarak dia dekat sini 8. Kita ada 8. Jadi dekat sini kita kira laju 8 cm per masa. Masa kita bawa dekat sini, masa adalah 4 saat. Jadi dekat sini kita kira 8 bahagi dengan 4, kita dapat 2 cm per saat. Okey, kamu boleh tengok warna biru macam mana cikgu kira, warna hijau macam mana cikgu kira. Sama sahaja. Sama sahaja. Macam mana cikgu kira tu sama sahaja. Yang jadi persoalan dia adalah kita nak comparekan yang tadi dengan yang sekarang. Yang tadi semua menunjukkan 2 cm per saat, 2 cm per saat, semua 2. Tapi sekarang ni dia berbeza. Yang warna biru, warna hitam 2. Warna biru 1.5. Warna hijau 1.6. Warna merah 2. Jadi dekat sini dia menunjukkan apa? Nilai laju berbeza. Nilai laju berbeza. Jadi bila nilai laju yang berbeza, kita boleh faham apa? Kita boleh faham yang graf ni menunjukkan graf laju tidak seragam. Laju tidak seragam. Non-uniform. Non-uniform. Non-uniform distributed. Okey. Habis dekat sini. Jadi dekat sini, kenapa kita nak kena belajar ni? Sebab kita nak boleh bayangkan pergerakan sesuatu tu. Okey, jadi kalau orang tanya yang dekat tengah-tengah ni apa? Kalau dekat garisan tu apa? Okey, kamu tengok sepanjang nak pergi dalam graf laju tidak seragam, dia ada laju seragam dia. Mana? Okey, cikgu tunjukkan Okey, ni laju seragam dia. Maksudnya daripada point O, center O ni, nak pergi kepada X ni, dia ada laju seragamnya. Maksudnya sepanjang ni laju dia adalah 2 cm per saat. Itu adalah laju di line yang warna hitam. Kok lah dia ada tanya dekat tengah-tengah ni. Dia tanya apa? Laju dekat tengah ni berapa? Kamu tak dapat nak kira berapa jarak dia. Kamu tak dapat nak kira berapa masa dia. Tak ada skala. Tetapi kamu boleh kira dekat point ni. Okey, kamu dapat 2 cm per saat. Maksudnya semua point atas garisan yang warna hitam tu adalah 2 cm per saat. Seterusnya, cikgu pergi pula. Okey, cikgu ada lagi satu laju, iaitu warna biru. Warna biru ni, walaupun dia dekat sini ke, dia baru mula ke, semua ni menunjukkan, maksud cikgu apa? Dia dekat sini ke, semua laju dia adalah 1.5.
Sebab apa? Tu adalah laju seragam dia. Kalau cikgu tunjuk untuk laju warna hijau, dia dekat sini ke, dia dekat sini ke, dia dekat sini ke, laju dia adalah 1.67. Maksudnya dia seragam dekat situ. Akhir sekali kita pergi kepada yang warna merah. Untuk yang warna merah, laju dia seragam dekat mana? Sepanjang garisan ni. Bila dia membentuk garis lurus, maksudnya sepanjang tu adalah laju yang seragam. Dia berbeza dengan yang tadi. Yang tadi daripada awal sampai habis dia dalam keadaan yang seragam. Sebab apa? Sebab dia dalam satu garis lurus. Jadi dekat sini walaupun kita tengok secara luas dia, secara luaran dia, kita nampak dia tak teratur. Jadi bila tak teratur dekat sini kita baca apa? Kita baca dia tak seragam. Jadi dekat sini dalam graf tak seragam ada seragam dia. Ni warna hitam, biru, hijau, merah. Itu adalah yang seragam dia. Jelas ke semua? Cikgu nak tanya sikit, boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey. Jadi sekarang ni kita akan cuba buat soalan graf. Jap, cikgu cari soalan. Ada dah soalan tadi, cumanya cikgu takut kamu pening. Okey, kejap. Cikgu dah jumpa dah soalan dia. Ni. Kejap. Ya, kejap. Ada dah soalan tadi. Kejap. Bagi cikgu masa. Apalah, jawab je dah ni. Okey, sekarang daripada soalan dekat sini, kita ada satu graf, Cikgu nak kamu cari nilai laju dia di 3 tempat. Cikgu nak kamu cari nilai laju dia di 3 tempat. Yang mana? Okey, tempat pertama yang warna hitam. Okey, tempat kedua yang warna merah dan akhir sekali tempat yang ketiga warna biru. Cikgu nak kamu cuba cari berapakah nilai laju di tempat yang warna hitam, cikgu bagi nama dia A. Lepas tu di tempat yang warna merah, cikgu bagi nama dia B. Dan akhir sekali di tempat yang warna biru, bagi nama C. Cari nilai laju di setiap tempat ni. Cari nilai laju. Boleh ke? Nak dengar suara sikit boleh ke? Boleh. Okey, baik. Cuba cari. Cari Dah siap hantar dekat WhatsApp cikgu. Ada soalan tanya, jangan malu-malu.
Okey, cikgu bagi masa 2 minit lagi. Cuba buat cuba buat. Nanti tak cuba tak faham nanti. Okey, bagus. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Jadi cikgu tengok dekat sini ada yang tak tahu macam mana nak cari. Okey, jadi macam mana kita nak cari nilai laju di sesuatu tempat? Kita nak cari nilai laju di sesuatu tempat. Okey, habis dah. Dengar explanation cikgu. Dah habis dah kelas kita. Dengar kejap. Okey, cikgu minta kamu tunggu sekejap. Okey, yang ni cikgu nak bagi kamu faham yang ni. Ini adalah graf laju tak seragam. Kenapa kita panggil dia tak seragam? Sebab ada perubahan. Kalau dia seragam, dia straight je macam ni. Tapi sekarang, dia tak seragam. Dia adalah tak seragam. Jadi, laju dekat point A, masing-masing boleh tengok macam mana kita nak kira dekat point A. Dia sama sahaja macam dekat sini. Okey, laju dekat point A, dia punya laju. Formula dia, jarak bahagi dengan masa. Jarak bahagi dengan masa. Okey, bila dapat soalan ni, nanti dalam exam kamu cari bentuk segitiga. Kamu cari bentuk segitiga. Ingat tu, cari bentuk segitiga. Jadi untuk warna hitam, bentuk segitiga dia yang ini. Tu bentuk segitiga dia. Jadi senang. Bila kamu nak dapat jarak dekat tinggi ni adalah nilai jarak dia. Okey. Jadi sekarang ni jarak dia adalah, cikgu tunjuk kat sini. Okey. Cikgu nak ke bawah. Okey. Cikgu padam kejap. Okey. Jarak dia adalah 88 kilometer. Masa dia apa? Masa dia kamu pergi ke bawah. Masa dia adalah 2 jam. Jadi 88 bahagi dengan 2 kita dapat 44 kilometer per dengan jam. Habis dekat maksudnya sepanjang daripada dia mula perjalanan dia bawa berapa jauh? Dia bawa berapa laju? 44 daripada sini pergi kepada sini adalah 44 kilometer per jam. Semua jelas ke sampai situ? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey. Untuk warna merah, sila tengok betul-betul. Untuk warna merah, kita nak dapatkan bentuk segi dia. Dia tiada bentuk tiga segi. Tiada bentuk tiga segi. Jadi, untuk nilai laju, jarak dia daripada, ingat, kalau cikgu cakap untuk point A, jarak dia daripada sini, pergi kepada sini. Ingat, dia ada tempat dia. Tempat dia. Masalahnya dekat point B, daripada sini, pergi kepada sini. Itu yang cikgu nak kamu faham. Daripada sini, anak panah yang pertama ni, nak pergi kepada anak panah yang kedua ni, jarak dia adalah pada jarak yang sama, 2288. Maksudnya, kalau dia mula 88, dia habis 88, maksudnya tiada perubahan jarak. Jadi jarak dia dekat sini adalah kosong. Kenapa kosong cikgu? Dekat tempat ni tempat mula dia. Ni tempat habis dia. Anak panah pertama tempat mula. Anak panah kedua tempat habis. Mula dengan habis adalah pada jarak yang sama. Maksudnya tiada jarak dekat situ.
Dan masa kamu tak boleh ambil 3. Masa kalau dia mula dekat 2, dia habis dekat 3. Masa dekat sini adalah 3 tolak 2, kita dapat 1. Jadi masa dia adalah 1. Tu cara dia. Jadi dekat sini 0 bahagi dengan 1, kita dapat 0 kilometer per jam. Maksudnya kita boleh baca apa? Baca di bahagian B adalah kenderaan dalam keadaan berhenti. Dia tiada pergerakan jarak. Mana ada nilai laju bila dia dalam keadaan berhenti? Jelas ke? Boleh faham ke semua? Boleh. Okey. Ada yang still confused. Last. Walaupun dah 10.30, cikgu minta izin sekejap. Okey, tengok yang warna biru. C. Jarak dia jangan ambil 203. Sebab jarak untuk yang C, kita ambil daripada sini pergi kepada sini. Jarak dia mula dekat sini. Dia mula dekat sini. Dia habis dekat sini. Jadi jarak dia adalah 203 tolak 88. 203 tolak 88, kita akan dapat total jarak dia 115 km. Sebab apa? Dia mula dekat sini dan dia habis dekat sini. Maksudnya jarak dia dekat sini, dia mula dan dia habis dekat sini. Jadi total pergerakan dia daripada sini pergi kepada sini adalah 115 km. Masa dia pula jangan ambil 5 sebab dia mula dekat sini dan dia habis dekat sini. Jadi kita punya masa hanya di sini sahaja. 5 tolak 3, kita dapat 2. Masa dia adalah 5 tolak dengan 3, kita dapat 2 jam. Jadi kita nak kira laju, barulah kita kira laju. Laju dia sama dengan 115 bahagi dengan 2. 115 bahagi 2, kita dapat 57.5 km per jam. Inilah jawapan dia. Boleh salin boleh salin siapa-siapa. Cikgu harap semua orang kena salin ni sebenarnya ni. Semua orang kena salin. Tengok macam mana cikgu kira tu. Jadi senang sikit nanti nak jawab soalan exam akhir tahun. Okey, jadi dah pukul 10.30. Siapa yang tak sempat salin, ambil gambar. Sampai situ sahaja dahululah kelas kita untuk malam ni. Maaf atas kekurangan cikgu. Kalau kurang apa-apa, tak faham tanya. Cikgu ulang, tak faham tanya. Jangan diam. Tanya kalau malu secara verbal, tanya dekat WhatsApp. Nanti cikgu jawab. Kalau kamu diam, cikgu pun tak tahu kamu buat apa. Okey semua. Jadi kita ni jumpa seminggu sekali je. Seminggu sekali. Dalam seminggu 2 jam je kamu jumpa cikgu. Cuba kalau tak faham apa-apa, tanya terus. Boleh ke? Nak dengar suara sikit, boleh ke? Boleh. Okey, jadi sampai situ sajalah. Sekarang dah pukul 10.33, tak nak ada heret lama sangat. Okey semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berehat. Okey. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama.